seperti Australia. Ya, itu peranan kita sebagai negara transit. Ya. Jadi kalau Malaysia ni sebenarnya kita ni mula masuk orang-orang ini pada tahun awal 70-an. Dan saya tak payahlah cerita panjang-panjang ya. Apa sebabnya? Sebab ini semua orang ni daripada universiti kan. Kebanyakan pun dah pergi universiti. Jadi tahulah apa sebabnya. Kesuntukan masa. Apa yang saya nak tekankan pada peringkat ini ialah orang ini dulu masuk secara membolosi sempadan, ya, yang apa ni, bolos sempadan kita, kemudian tu kita pula bekerja secara tidak sah, mulanya dekat kawasan luar bandar, masuk ke bandar. Dan ini sebabnya kita pada masa itu tidak ada satu mekanisme yang khusus untuk membawa masuk dan menggaji pekerja asing bawahan, ya, iaitu orang yang bekerja yang kita kata 3D job. Saya tak nak guna 3D job ni zaman kita memperjuangkan bahasa Malaysia. Saya akan kata kerja-kerja KSB, okey, kotor, susah. Macam tu kan? Dirty, difficult and I forgot the other one. Ya, KSB. Jadi apa ni? Sebab tak ada peraturan inilah orang tu datang, tak ada kawalan dan sebagainya. Akhirnya ada hampir 500,000 pekerja asing parti, pekerja parti di negara ini pada tahun 1980-an, ya. Jadi kerajaan pun ambil inisiatif nak buat polisi dan untuk mengawal kemasukan parti ini dan menggalakkan perekrutan secara sah dan dilancarkan dasar pekerja asing, ya. Orang kata itu satu polisi, tapi pada saya sebenarnya bukan polisi proper tetapi hanya guideline saja bagaimana kita nak merekrut secara sah. Jadi guideline tu boleh kita tengok dalam satu buku yang dikeluarkan oleh Jabatan Tenaga Kerja, ya, 2006 dan di reprint, diperbaiki, amended 2011. Jadi bila dah ada peraturan ini, kita mengharapkan kemasukan parti ini merosot ataupun menurun, tetapi hakikatnya ini tidak berlaku. Kita dapati pertumbuhan selari, parallel increase dalam jumlah parti. Maknanya kalau ada 2 juta pekerja asing yang sah, 2 juta parti pula. Jadi parallel. Kadang-kadang tu pertumbuhan parti ini lebih tinggi dari pekerja-pekerja sah. Jadi apa yang berlaku setelah kita dibanjiri oleh parti-parti ini kan, jadi banyak kesan-kesan negatif. Jadi oleh sebab itulah kerajaan kita ni berada dalam dilema, ya. Kita memerlukan tenaga kerja mereka dalam pada masa yang sama kita boleh move on tak? Siapa yang jaga ni? Anybody? Di sini? Okay, move on. Lagi-lagi. Okay, berhenti kat situ. One slide back. One slide back. Jadi oleh sebab itu, ya. Jadi oleh sebab itu kan, kita berada dalam serba salah. Kita perlukan orang ini, ya, kehidupan kita hari-hari. Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, ya, dikelilingi oleh pekerja asing. Rumah, siapa jaga rumah kita? Anak, siapa jaga anak kita? Siapa masak nasi kita? Kita pergi pejabat, siapa pula membersihkan pejabat kita? Pergi kedai, siapa pula yang jual barang itu? Dan pergi restoran. Saya datang sini pun pertama sekali saya jumpa pekerja asing. Saya sesat jalan, hotel ni terlalu besar, saya cari orang, pekerja asing rupanya. Jadi kadang-kadang tu taxi driver pun pekerja asing, gitu. Jadi dia ni
kehidupan kita yang dikelilingi oleh pekerja asing ni. Jadi maknanya kebergantungan kita tu amat tinggi sekali. Tapi kita terpaksa menangani masalah-masalah yang terbit daripada kehadiran dan pengajian orang ini ya. Jadi hari ini inilah fokus perbincangan para profesor-profesor ni. Dua isu, misalnya bagaimana caranya untuk mendapatkan keseimbangan ya. Keseimbangan ni antara faedah dan mudaratnya lah ya. Macam mana cara kita nak mencari keseimbangan ini. Kemudian tu apa formula yang kita akan gunakan, yang kita jadikan asas untuk memperbaiki dasar yang ada yang didapati secara berjaya. Saya tak kata dasar pengajian pekerja asing ini tak berjaya. Saya kata separa berjaya. Sebab dia ada dua objektif. Satu, menambah bilangan pekerja asing sah. Ini kita berjaya berjuta-juta. Tetapi menangani masalah parti tak, kita tidak dapat menurunkan, malah kita menaikkan melalui pelaksanaan polisi ini ya. Jadi saya takutlah nanti orang kerajaan pula marah saya tak melihat perkara ni. Okey, itu mengenai masalah yang kita hadapi, apa yang kita cari dalam persidangan ini. Jadi saya nak mengalih perhatian kepada tipologi pendatang. Sebenarnya banyak antara kita ni tidak begitu faham tentang konsep terminologi yang kita gunakan merujuk kepada pendatang. Oleh sebab itu banyak berlaku salah faham. Bila misalnya dikatakan ada 6.7 juta pendatang, banyak orang marah rasa terancam. Inilah dah 6.7 juta pekerja asing, dia kata. Ini tidak betul. Dan semua orang anggap parti itu pekerja. Ini juga tidak betul. Jadi oleh sebab itu saya rasa pencerahan mengenai terminologi ini penting supaya kita bila kita bercakap tu kita mengkongsi makna ya, bukan berlainan makna. Okey, dan ini penting dalam penganalisisan. Bila kita buat kajian dan sebagainya, kalau kita tidak faham konsep penganalisisan dan juga keputusan yang kita buat itu mungkin terjejas. Okey. Sebab apa saya terpaksa uraikan tu, nanti ada orang kata pula, Allah ini profesor lah, don't insult my intelligence kata ya. Ini bukan nak memperkecilkan intelligence rakan-rakan semua ya. Saya hanya untuk mencerahkan supaya kita faham satu sama lain. Terus ke apa ni lagi? Saya sudah apa ni? Kalau kita bercakap pendatang asing tu, kita bercakap tentang pelajar, peserta, MM2H ni kita tahu kan? Malaysia My Second Home Program. Saya rasanya dalam 50,000 lebih, mungkin sekarang dah naik jumlah dia kan. Kalau pelajar antarabangsa ni, Kementerian Pendidikan lebih tahu, kalau tak salah saya sekitar 100,000 lah. Kalau salah betul kan. Kemudian tu expatriate ni, kalau tak salah latest data saya dapat 95,000. Kemudian warga asing dengan PR. Penduduk tetap tu masih warga asing ya, dia tak boleh mengundi ya. Still foreigners. Kemudian tu pekerja asing. Jadi ramai lah dekat sini ya. Ada satu lagi yang tinggal di sini, pencari suaka politik ya. Pencari suaka politik ni kita bercakap tentang asylum seekers, refugees macam itu. Itu juga yang berdaftar 140,000 orang yang berdaftar. Yang tak berdaftar tu wallahualam mungkin sama tingginya pula. Jadi banyak lagi komponen-komponen lain dalam pendatang asing ini. Jadi janganlah cepat-cepat marah pada kerajaan bila 6.7 juta tu dikeluarkan, kita merasa terancam ya, tak perlu. Di samping itu teruskan tipologi yang satu lagi, pekerja asing. Fokus kajian kita pada hari ini ya. Saya tak mau gunakan istilah pekerja asing sebabnya pekerja asing ini kita gunakan specifically di Malaysia ini untuk pekerja asing bawahan. Sebab pertamanya kita ada
golongan expatriate. Golongan expatriate ni kita tak ada masalah, malahan kita buka pintu, kita masukkan dia gamit-gamit lagi dengan segala-gala kemudahan. No issue at all. Kita perlukan lebih ramai. Yang menjadi masalah ni adalah pekerja asing ni, ya. Pekerja asing yang berkemahiran rendah, yang saya kata tadi, kerja-kerja KSB, okey. Dan jadi kalau pekerja asing itu pula banyak, ada yang sah, ada yang tidak sah, okey. Yang tidak sah ini juga dibagikan, ada migran ekonomi. Di samping itu pencari suaka politik, orang pelarian. Saya masukkan orang-orang ini sebab mereka juga adalah bekerja dalam workforce Malaysia yang amat penting, terutama sekali dalam sektor-sektor informal. Kalau pergi segala wholesale market, di situlah ramai diorang ini, ya. Jadi bila kita bercakap tentang pekerja asing di sini, yang mana yang nak kita bukan, kita tolak expatriate, ya, tak payah. Kita hanya bincangkan pekerja asing itu saja, kita bagikan itu saja. Saya kira untuk forum ini, untuk persidangan ini. Okey, please. Lagi ke atas. Ini saya nak memberi profil tentang pekerja asing. Saya mulakan dengan apa ni yang sah, ya. Kalau saya sudah buat chart ni, ya, daripada 2000, saya sebenarnya nak buat banyak benda ni, tapi tak boleh masuk dalam angka-angka daripada awal pun masih ada. Kalau kita tengok pertumbuhan ni kan, dia ni turun naik, ya, turun naik macam ni. Ini bergantung kepada keadaan ekonomi lah. Bila ekonomi lapang, dia turun. Bila baik balik, dia apa, kita boleh lihat dia perkembangan tu. Dulu dalam 800,000 je, kemudian tu naik, turun balik. Dan kalau kita tengok di sini, tahun 2005, dalam ekonomi reform ada satu ketetapan, ya. Kerajaan kita pada masa itu mahu menurunkan jumlah pekerja asing sah ini kepada 1.5 juta sahaja. Tapi kalau kita tengok angka ni tidak, kan? Naik sampai mencecah, kalau tak salah saya, lebih 2.6 juta, ya. Jadi maknanya target kita tu sudah telah masuklah dalam 1/2 juta. Lebih tinggi daripada ketetapan kerajaan. Kemudian ini, angka ini untuk 2004 ni Januari, ya. Januari, jadi angka ni katanya 2 juta. Ada orang Kementerian Sumber Manusia di sini, kalau ada betulkan saya, ya. Sebab angka yang diberi pada saya pada masa sekarang ni dah meningkat 2.2 juta lagi. Jadi tuan-tuan mungkin bertanya kenapa ini berlaku, kenapa daripada ni pun naik. Ini jangan lupa, ya, ini bukan rekrutmen baru ni. Ini adalah akibat daripada pelancaran program 6P. Dalam program 6P itu parti dibenarkan legalize proses pemutihan. Oleh sebab itu, orang-orang yang sudah diberi PLKS, Pasjawatan Kerja Sementara itu, dimasukkan sebagai pekerja sah. Kemudian tu mungkin sekarang ni kan dilanjutkan lagi program 6P ni, dan kita masih lagi membenarkan diorang ini menjalankan pemutihan. Oleh sebab itu, akhirnya kita dapat 2.2 juta. Ada orang yang kata pada saya, kalau ibu ni, dia kata lebih tinggi lah daripada populasi Negeri Sembilan ni, ataupun polis. Tinggi, kan, kalau kita buat perbandingan seperti itu. Okey. Jadi, next. Okey. Lagi. Okey. Ini info. Tengok, banyak sekali. 15 negara yang ditetapkan. Tetapi di samping itu kita beri kebenaran juga kepada pekerja-pekerja asing yang mempunyai kemahiran-kemahiran khusus
yang kita tidak ada di Malaysia. Jadi itu sebabnya kita di samping orang daripada 15 negara ni, kita juga ada juga satu others macam itu ya. Misalnya daripada Korea. Dari baru-baru ini ada malapetaka di Sabah kan, di Sarawak kan, Gombong Arang Batu tu kan, kita tengok ada orang Korea di situ. Jadi saya sendiri tanya, orang Korea ni tak masuk dalam senarai kita. Kemudian tu kita tempat lain pula ada pula keluarga Cina yang buat urut dan sebagainya. Macam mana orang ni ada? Takkanlah orang Malaysia tak boleh urut kan? Kita pun pandai urut juga. Adakah ini satu kemahiran yang khusus untuk orang Cina? Okey, jadi banyak persoalan-persoalan yang kita tanyalah berkait dengan ini kan. Next. Ini senarai dia. Jadi kalau kita tengok 15, tapi sebenarnya yang ini negara yang saya panggil ni the stunt countries, sebab susah nak sebut kan, the stunt countries. Jadi 3 ni tak banyak orang datang, dan saya beritahu masalah bahasa, masalah cuaca dan sebagainya, kecuali lah kadang-kadang tu dalam sex and entertainment industry. Mereka ni datang secara sukarela, beroperasi sendiri ya. Orang ni putih, gebu dan sebagainya. Polis tahulah cerita dia ni ya. Rakan-rakan kita di polis. Tapi kalau kita tengok ni 15 ini saja. Tapi di sini kita tengok tidak ni kalau pendatang asing tu nak bekerja dalam sebagai pembantu rumah tangga, hanya negeri-negeri ini sajalah. Yang lain tak boleh ya. 1, 2, 3, 4, 6 negara saja yang kita boleh ambil pembantu rumah. Okay. Next. Ini saya cuba memberi ini dasar lama ya. Saya tak sempat nak betulkan saya punya ni. Tapi kita tengok ini pekerja sah. Jangan lupa pekerja sah paling tinggi ni Indonesia lah. Kalau dulu orang Indonesia ni sebelum 2002, dia orang ni 70% daripada tenaga kerja asing tu. Tapi sekarang ni diturunkan. Kita masih ingat ya apa yang berlaku di Nilai, dia orang tu gosok dan sebagainya. Dan pada masa itu Perdana Menteri kita membuat keputusan. Kita buka kan negeri kita ni kepada orang lain, jangan bergantung kepada orang-orang ni sebab banyak masalah. Ya. Jadi Rio juga masa itu ya, sebab tindakan Perdana Menteri juga meninggalkan kesan kepada hubungan diplomatik bilateral. Next. Nanti sekejap ya. Sorry. Jadi kalau sekarang ni kedua besarnya Nepal, kemudian tu Bangladesh. Mana Bangladesh ni? Yang lain-lain tu sikit-sikit laka ya. Yang paling laka Laos. Very small. Okay, next. Ini mengikut sektor pekerjaan. Kalau kita yang paling banyak pembuatan, okey. Kemudian tu peladangan. Kita ni banyak ladang. Nanti mungkin Cik Daud akan bagi maklumat mengenai ini. Kemudian ini biasa di Sabah. Kemudian tu okay, you can see ini perkhidmatan.